Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya doakan anak-anak saya, anak-anak darjah 4, Sekolah Agama Bandar Tiram, sihat-sihat belaka dan anak-anak yang berada di luar sana insya-Allah. Baik, hari ini kita sambung untuk kelas online di rumah. Saya Cikgu Alias. Baik, hari ini pendidikan muamalat. Tajuk kita ataupun bab yang kedua. Kita tengok pada untuk yang kali ini, okey. Slide. Baik. Okey, untuk tajuk kita pada hari ini mudah saja, iaitu pinjam meminjam. Apa yang kita faham tentang pinjam meminjam? Pinjam meminjam ini merujuk kepada si A ni ataupun Ali memberi pinjam kepada Abu. Pinjam ini merujuk kepada pemberian barang. Boleh jadi barangan, boleh jadi wang tunai ataupun sebagainya. Tetapi dalam konteks darjah 4 ni ataupun darjah 2 ni, pinjam meminjam ini kita beri satu pinjaman, kita berikan orang itu guna pakai barang kita, hak milik kita tanpa ada cas, tanpa ada upah. So, pinjam dengan kerelaan hati tanpa ada bayaran tertentu. Kalau ada bayaran tertentu kita tak panggil pinjam meminjam lah. Ni antara suka sama suka. Okey, jelas setakat ni. Baik, kita tengok dekat sini untuk tajuk yang seterusnya. Ni ada salah sedikit dalam slide ni, mungkin ada beberapa salah eja. So nanti kita boleh rujuk pada buku balik semula. Baik, pengertian. Okey, pengertian ni pun ada salah eja, tak apa. Okey, pengertian dari segi bahasa, nama bagi barang yang dipinjam ataupun nama bagi akad pinjam meminjam. Okey, dan ini merujuk pada tajuk pada hari inilah. Seterusnya daripada istilah meminjam kepada orang, kepada orang lain barang yang dimilikinya. Maksudnya contoh saya beri pinjam kepada anda yang kat luar sana, contoh netbook saya ataupun laptop saya. Anda pinjam, ada lafaz akadnya, jenis barangnya dan ada dia punya flow lah, sampai bila pinjam dan sebagainya. Okey. Baik, setakat ni jelas. Okey. Dan yang paling penting dekat sini kalau dari segi istilah, saya dah ulang daripada tadi, mestilah secara percuma untuk diambil faedahnya. Mesti ada faedah. Kalau kita bagi pinjam barang tu tak ada faedah, barang tu sia-sia, barang tu jelas mendatangkan mudarat, tak boleh. Haram hukumnya. Baik, seterusnya kita tengok. Pembahagian hukum ada 3, iaitu wajib, sunat, haram. Ada 3 wajib, sunat, haram. Bagaimana yang kita katakan wajib, bagaimana kita katakan sunat, bagaimana yang kita katakan haram. Tak boleh langsung. Baik, kita tengok yang pertama. Okey. Sebelum kita masuk pada pembagian hukum tadi, kita ada nota tambahan dekat sini. Hukum pinjam meminjam adalah berdasarkan tujuan penggunaan barang yang dipinjam. Mesti ada tujuan. Setiap apa benda, contoh, si Bedu ni nak pinjam dengan Abu, mesti ada sebab kenapa dia nak pinjam. Katalah dia nak pinjam baju, untuk apa? Untuk pakai hari-hari. Untuk apa dia pinjam pakaian tu? Untuk dia pergi sekolah, contoh. Mesti ada sebab. Kalau dia pinjam, saya saja aku nak pinjam, padahal aku ada baju, tak boleh. Mesti ada tujuan. Innamal a'malu binniyat. Baik, kita tengok yang seterusnya. Okey, balik pada tadi ada 3 hukum yang kita sentuh. Yang pertama pada slide ni, wajib. Kenapa wajib? Contoh, dia pinjam pakaian untuk menghaskan ataupun untuk tujuan semata-mata untuk solat, untuk manfaat dari panas ataupun hujan. Contoh yang pertama, kita ambil yang paling mudah nak faham kat sini. Dia pinjam baju tadi tu sebab apa? Untuk khas untuk solat. Contoh, kalau kita pergi R&R, ada sediakan satu rak, ada kain pelikat untuk lelaki, ada telekung. Memang dia cakap, wakaf untuk siapa-siapa, pinjamlah untuk solat. Sebab apa? Mungkin agaknya baju tu, kain tu terkena najis sebagainya, so pakailah. Contoh khas untuk solat. Faham Jelas. Seterusnya, untuk berlindung daripada panas dan hujan. Wajib ini boleh jadi, contoh, Abu ni bagi pinjam dekat Ali payung. Kenapa? Dia nak keluar kat rumah Ali ni, tiba-tiba hujan lebat. So takkanlah kawan tu nak basah kuyup. So bagilah pinjam payung, nanti dah selesai kau pulang kepada aku. Istilahnya begitu. Untuk melindungi panas dan hujan. Ada manfaatnya. Jelas sekali benda tu. Jelas kat sini? Okey. Baik, ada contoh lain anda boleh fikir juga. Yang penting ada manfaat, maka dianya wajib. Okey. Seterusnya sunat. Meminjamkan payung untuk apa tu? Mengelakkan basah pakaian terkena hujan tadi. Boleh jadi
jatuh hukumnya wajib. Sebab apa? Mungkin dia nak pergi ke masjid, jatuhnya wajib. Oh, dia nak beribadah kepada Allah. Beribadah tu wajib tak? Wajib. Sebab tu dia bagi pinjam payung, jatuh wajib. Tapi kat sini sunat. Sebab apa? Mungkin agaknya dia pergi kerja, dia nak pergi rumah kawan dia, nak pergi pasar. So jatuh hukumnya sunat. Kenapa sunat? Mungkin dia nak pergi pasar, dia boleh tangguh. Tak ada masalah. Ibadah, wajib tak? Wajib. So dia kena buat juga. 2 jam juga. Sebab tu jatuhnya wajib. Setakat ni jelas. Baik, seterusnya. Yang jadinya hukumnya haram. Kenapa jadinya hukumnya haram? Sebab meminjam duit untuk berjudi. Ataupun yang diyakini. Contoh Ali ni dia bagi pinjam kat Abu. Dia tahu Abu ni nak pergi berjudi. Tak boleh, haram. Ataupun nak pergi beli. Ataupun nak pergi beli nombor ekor. Nak pergi ke pergi clubbing dan sebagainya. So tak boleh. Istilahnya seperti itu. Okay. Ke arah yang haram, ke arah maksiat. La taqrabu zina. Semuanya tak boleh. La taqrabu zina. Hendaklah kamu tidak menghampiri zina. Apa benda yang menghampiri zina tidak dibenarkan. Arak, judi, maksiat sebagainya. So kalau dia bagi pinjam, contoh kereta nak bawa pergi mana? Bawa pergi perempuan-perempuan, pergi jalan-jalan, pergi sosial dan sebagainya. So tak boleh lah. Istilahnya seperti itu. Seterusnya, rukun pinjam meminjam ini ada 4. Yang pertama, mestilah orang yang memberi pinjam, orang yang meminjam ataupun si penerima. A bagi, B terima. Mesti ada situ. Seterusnya, perkara ataupun barang yang dipinjam, mesti ada barang. Kena jelas. Contoh, bagi apa? Pinjam buku. Pinjam apa? Kereta. Pinjam motor. Rumah. Rumah boleh pinjam? Tak boleh. Biasa rumah kategori sewa. Contoh, barang-barang yang boleh dipinjam ada manfaat. Contoh, benda-benda kecil biasanya. Duit, basikal, motor, contoh begitu. Seterusnya mesti ada lafaz ijad dan kabul. Lafaz ijad dan kabul ni apa benda? Lafaz ijad dan kabul ni aku terima, bahkan aku beli. Contoh, kalau dalam jual beli, aku beli saya beli dan dia akan cakap saya jual. Kalau lafaz untuk pinjam minjam, saya memberi pinjam kepada awak. Saya pinjam ya. Saya memberi pinjam kepada awak, saya terima pinjaman ini. Saya meminjam barang daripada awak. Contoh macam itu. Okey, jelas senang cerita lafaz ijab kabul ni benda yang paling mudah. Dia ada lafaz penerimaan, lafaz memberi dan lafaz menerima. Contoh begitu. Saya memberi pinjam barang kepada anda. Saya pinjam barang daripada anda. Contoh. Okey, lafaz menerima dan memberi. Seterusnya, syarat orang yang memberi pinjam ada 3. Yang pertama adalah sah pada sah mengerjakan pertolongan. Maksudnya kat sini, benda yang paling mudah kita nak faham kat sini, benda pertolongan itu mestilah sah. Pertolongan yang ikhlas, secara sukarela, tak kena paksa langsung. Tak ada letak pisau kat leher, kau kena buat gini-begini kat dia. Tak. Tu dah jadi hukumnya lain ataupun subjeknya lain. So, jadi dekat sini kena faham benda yang paling mudah, mesti ada kerelaan sendiri, ikhlas. Interaksi antara dua pihak. Kenapa interaksi dua pihak? Sana faham, sini pun faham. Senang cerita. Faham dia kena ada win-win situation. Tu kalau tak faham nanti kita masuk dalam soalan dekat dalam grup nanti. Baik, yang ketiga, memiliki manfaat barang yang ada ataupun diberi pinjam. Orang yang memberi pinjam tu, barang yang ada pada dia tu ada manfaat kepada orang lain. Kalau orang lain pinjam, ada manfaat. Contoh, saya ada beg. Saya nak bagi kepada Abu. Abu nak pakai beg. Sama ada nak pergi pasar, letak barang kat dalam beg tu, ada manfaat tak? Ada. Dia nak guna beg tu pergi sekolah, ada manfaat tak? Ada. Beg mesti ada manfaat. Jarang orang cipta beg tak ada manfaat. Untuk apa beg tu? Saja buat perhiasan. Tak. Lainlah kalau dia cakap, contoh dia ciptakan kasut. Contoh kasut. Kasut dan sebagainya berjuta-juta, tapi sayang tak boleh pakai, tak ada manfaat. Tak boleh juga. Istilahnya begitu. Kena pinjam barang yang ada manfaat, dan orang yang memberi manfaat tahu barang dia tu ada manfaat untuk orang lain. Kalaulah orang itu pinjam. Faham Baik, seterusnya. Orang yang meminjam mestilah orang yang boleh menguruskan hartanya sendiri ataupun orang yang tertentu khas. Benda yang paling mudah faham. Contoh saya ni pinjam dengan Abu. Saya ni boleh ataupun pernah ada harta. So jadi saya pernah menguruskan harta saya. So jadi apabila saya boleh menguruskan harta saya dengan baik, maka saya boleh jaga harta orang. Itu je konsepnya. Saya pandai jaga harta saya sayang harta saya. Kalaulah saya pinjam harta orang lain, saya akan jaga harta orang tu. Sebab apa? Saya kena pulang dengan sebaik mungkin. Faham? Saya pula yang memberi pinjaman ni ataupun orang lain yang memberi pinjaman tu kena faham. Dia tak boleh cakap aku pinjamkan barang ni kepada kamu berdua. Tak. Dia kena khas, khusus. Abu, aku pinjam kepada kau. Saya beri pinjam kepada kamu saja. Tak boleh. Saya bagi pinjam kepada kamu semua. Tak boleh.
khas untuk orang tu sahaja. Boleh setakat ni? Baik, seterusnya, barang yang dipinjam iaitu sesuatu yang bermanfaat. Okey. Tidak haram penggunaannya. Maaf salah eja sikit. Tidak haram penggunaannya dan kekal ainnya. Maksudnya kat sini, benda tu mesti ada manfaat yang baik, tidak dari sumber yang haram. Benda tu ke arah kebaikan sahaja. Kekal barangnya. Mesti benda yang nampak. Tak boleh benda yang ya tak ya je, atas angin je. So tak boleh. Setakat ni jelas anak-anak? Baik. Seterusnya, lafaz ijab dan kabul. Tadi saya terangkan, saya meminjam kitab ini untuk awak. Saya meminjamkan kitab ini untuk awak. Saya pinjam. Ya. Itu pun lafaz terima dan lafaz memberi. Baik, seterusnya, tanggungjawab orang yang meminjam mesti adalah jaga barang itu dengan penuh amanah. Amanah ni apa? Hukumnya wajib. Baik, seterusnya kita akan sambung dekat voice dekat dalam grup dan soalan selepas ini. Boleh anak? Kita sambung selepas ini insya-Allah.